Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tajuk 2 iaitu bincangkan penggunaan digital dalam membangunkan bidang industri kreatif. Baiklah, pada untuk bahagian pengenalan, industri kreatif bermaksud industri-industri yang mengaitkan kreativiti individu, keterampilan serta bakat yang mempunyai kebolehan atau potensi untuk menjana kekayaan dan meluaskan pekerjaan melalui penggalakan dan eksploitasi harta intelek. Industri kreatif didefinisikan melalui konteks Malaysia ialah pengembangan dan penghasilan kebolehan termasuk bakat individu atau kumpulan yang bersumberkan kreativiti, inovasi dan teknologi yang merangsang kepada sumber keberhasilan ekonomi. Industri kreatif juga berkebolehan untuk menjana ekonomi berpendapatan tinggi serta memartabatkan budaya bangsa yang sedia ada. Hal ini penting untuk membangunkan industri kreatif secara usaha sama, bersepadu dan perancangan yang sistematik. Industri kreatif juga mampu untuk dijadikan sumber pekerjaan dan menjana pendapatan negara sehingga dapat mencapai sasaran ekonomi negara yang berpendapatan tinggi. Teknologi digital telah menyebabkan atau mendatangkan beberapa perubahan yang ketara dalam kehidupan masyarakat pada kini, terutama terhadap urusan individu dan masyarakat. Perubahan yang ketara dapat dilihat melalui kehidupan masyarakat yang bermula daripada gaya pemikiran, hiburan, pertahanan dan perniagaan. Penggunaan teknologi digital dalam membangunkan bidang industri kreatif terdiri daripada 4. Yang pertama ialah mengukuhkan inisiatif pembangunan dan promosi produk. Yang kedua, menambahkan kemahiran tenaga kerja. Yang ketiga, memaksimumkan keupayaan industri kreatif melalui teknologi digital. Yang keempat, meningkatkan potensi individu. Periklanan video tular di media sosial boleh dijadikan medium mempromosikan produk atau jenama. Periklanan ini lebih berkesan berbanding imej dan grafik kerana ia mempunyai pengaruh sangat besar dalam membentuk dan menarik pemikiran penonton untuk membeli. Secara purata, 81% penduduk Malaysia meluangkan masa melayari internet di telefon pintar kira-kira 7 hingga 8 jam sehari. Periklanan tradisional di televisyen kini beralih arah kepada periklanan di internet. Kesan video pemasaran tular akan meningkatkan engagement penonton serta penggunaan terhadap produk atau jenama. Namun begitu, perlu diingatkan isi kandungan sesuatu periklanan efektif perlu bersifat keterlibatan dan memujuk. Menurut kajian, keberkesanan pemasaran video tular turut dibantu faktor penonton yang kini dilihat suka menumpukan perhatian kepada periklanan komersial. Mereka lebih cenderung mendapatkan sesuatu maklumat lebih pantas tetapi dalam gaya mereka tentukan. Contohnya seperti video masakan, tutorial, penceritaan, cabaran dan gurauan. Dianggarkan 5 saat pertama periklanan menjadi penentu kepada video akan ditonton atau diabaikan. Penampilan seseorang berpengaruh seperti selebriti dalam video juga boleh meningkatkan jumlah tontonan dan sebaran. Video mempunyai nilai kreatif, emosi dan moral membantu menjadi tular. Penggunaan grafik, pemilihan audio dan peranan plot juga antara faktor mempengaruhi. Yang kedua iaitu menambahkan kemahiran tenaga kerja. Ianya juga dapat memperkukuhkan lagi identiti budaya tempatan yang tersendiri. Industri ini perlu diperkukuhkan lagi mengikut plan strategik iaitu sektor awam dan sektor swasta. Pendekatan pengkalan data dalam meningkatkan sektor dan perkembangan modal ianya untuk mengembangkan lagi ekonomi kreatif Malaysia. Melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan agensinya termasuk agensi seni budaya iaitu Cendana dan My Creative Venture. Terdapat banyak program strategik yang membantu membina kejayaan pertama industri seni tempatan sebelum ini, antaranya Upin Ipin, Ejen Ali dan Didi and Friends. Ianya telah berjaya menempa nama di dalam negara
dan telah sampai ke peringkat antarabangsa. Ianya juga telah menggunakan pendekatan ini di negara kita untuk mewujudkan ekosistem yang kondusif bagi memastikan industri menjadi enjin keterangkuman sosial, membawa kepada penciptaan pekerjaan dan potensi keuntungan ekonomi negara. Pada tahun 2021 merupakan tahun ekonomi kreatif antarabangsa bagi pembangunan mampan. Banyak yang boleh dimanfaatkan daripada budaya dan aset karya kreatif. Hampir 900,000 rakyat Malaysia yang bekerja dalam ekonomi kreatif dan ia adalah satu jumlah yang besar. Rancangan Malaysia ke-12 RMK12 yang disasarkan untuk meningkatkan sumbangan sektor kreatif kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak hampir 20% dalam tempoh 5 tahun akan datang, daripada 26.8 bilion ringgit pada tahun 2020 kepada 31.9 bilion ringgit menjelang 2025. Kerajaan perlu memainkan peranan besar dalam memudahkan pertubuhan ini. Ia bukan sahaja memerlukan penggubalan dasar negara tetapi juga syarikat dan penciptaan kandungan. Ianya dapat memainkan peranan penting dalam membangunkan ekonomi kreatif negara. Baiklah, seterusnya untuk memaksimalkan keupayaan industri kreatif melalui teknologi digital, perkataan maksimum berasal daripada perkataan Inggeris iaitu maksimum yang bermaksud jumlah yang sebenarnya paling setinggi-tingginya dengan pengeluaran ekonomi. Manakala memaksimumkan ialah menjadikan sesuatu perkara dengan sebenarnya atau setinggi-tingginya dan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi digital dapat dikaitkan dengan adanya satelit kerana selain digunakan sebagai pandu arah dan penentu kedudukan, penderiaan jauh penggunaan satelit dapat dikaitkan dengan bidang penyiaran dan komunikasi. Contohnya satelit MIS-3D, satelit komunikasi termasuk telefon pintar, komputer riba, radio, televisyen, rangkaian jalur lebar 5G. Satelit tersebut telah dapat meningkatkan kapasiti jalur lebar dan menghubungkan dan menjadikan seluruh masyarakat. Kreativiti dan teknologi digital telah menjadi pemakin utama untuk mengetengahkan industri budaya Malaysia ke pesada antarabangsa. Contohnya, animasi Upin Ipin yang telah mengorak langkah keluar negara seperti Indonesia serta menajakan industri budaya berkaitan WOW dalam episod Terbang Tinggi-Tinggi. Proses animasi Upin dan Ipin dan filem game pengembaraan bermula telah menggunakan perisian imej danaan komputer CGI dan Adobe Dash Maya iaitu perisian grafik komputer 3D yang dikendalikan oleh perisian komputer utama, contohnya Windows OS X. Di samping itu, teknologi digital termasuklah penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok bukanlah hanya untuk bersonat semata-mata, tapi ianya dapat dimanfaatkan untuk menampilkan konten berkaitan industri kreatif dengan menarik. Kerana pada mulanya, industri kreatif dianggap tidak menarik dan kurang menonjol dalam kalangan masyarakat. Namun kini dengan penggunaan teknologi digital, industri kreatif dapat dimajukan di Malaysia kerana selain dapat meningkatkan ekonomi dan menambahkan peluang pekerjaan, industri kreatif juga dapat menembusi pasaran antarabangsa. Sekian. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan meningkatkan potensi individu melalui teknologi digital. Potensi individu dapat disungkil melalui teknologi digital seperti big data, cloud computing dan sebagainya telah berjaya membawa kepada pelbagai program yang strategik yang membantu membina kerja. Yang pertama, industri kreatif, antaranya industri seni tempatan. Sebelum ini seperti animasi Upin dan Ipin, Agent Ali dan DDM France yang telah berjaya mendapat nama
di dalam negara dan luar negara. Potensi diri juga dapat dilihat apabila seseorang individu yang pada mulanya tidak mengetahui tentang penggunaan teknologi digital dapat menghasilkan sebuah karya kreatif dengan menggunakan teknologi digital. Industri kreatif pada masa kini tidak merupakan sepenuhnya terhadap tenaga manusia semata-mata. Sebaliknya, industri kreatif pada masa kini lebih moden dan dengan penggunaan teknologi digital seperti Internet of Things (IoT) atau teknologi peranti pintar yang merupakan sistem peranti pengkomputeran yang saling berkaitan dengan penggunaan mesin dan mesin mekanikal dan digital. Seterusnya, potensi individu teknologi digital juga dapat dilihat melalui penggunaan media sosial yang semakin berkembang dan menjadi kegilaan orang ramai seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Google Meet dan sebagainya. Seseorang individu dapat mengaplikasikan teknologi digital untuk memperkukuhkan dan memperkenalkan identiti budaya tempatan yang tersendiri melalui industri kreatif kepada masyarakat setempat. K Ekonomi melalui program Bahagian Pembangunan Kandungan BKP telah melaksanakan program nyanyi dari rumah dan muzik dari rumah melalui dalam talian seperti di YouTube, laman web Muzik Malaysia. Dengan penglibatan penggiat seni melalui program ini dapat dilihat secara tidak langsung membantu mereka terutamanya pekerja industri kreatif yang hanya bergantung terhadap industri tersebut untuk memberi sumber kewangan. Kesimpulannya ialah penggunaan teknologi digital yang sangat memberikan kesan dalam membangunkan bidang industri kreatif. Teknologi digital yang digunakan juga dapat memastikan industri kreatif sentiasa berkembang dan mampu berdaya saing dengan negara luar. Plan strategik yang drastis berkaitan penggunaan teknologi digital dalam industri kreatif perlu dilakukan agar dapat menjamin industri kreatif terus kekal relevan dan mendapat tempat di kalangan masyarakat dalam dan luar negara. Teknologi digital yang berkesan secara tidak langsung dapat mengukuhkan inisiatif pembangunan dan promosi produk budaya tempatan. Pembangunan industri kreatif boleh diperkukuhkan dengan memaksimalkan potensi industri kreatif agar industri kreatif dapat menembusi ke peringkat antarabangsa dengan menggunakan teknologi digital yang moden dan serba canggih pada masa kini. Sekian, terima kasih. Sekian, itu saja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.